Memancing sepat di hujung paya, dibuat perkasam si ikan puyuh. Bersiram adat, bermandi budaya, menjunjung resam tradisi Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nadia dan rakan-rakan. Pada hari ini, kumpulan 3 akan membentangkan satu tugasan yang bertajuk berdasarkan drama Intan yang Tercanai 2009 oleh Nordin Hassan, nilaikan amalan tradisi dalam kehidupan kontemporari watak yang digambarkan dalam drama tersebut. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya sendiri, Nurul Izzati binti Kamarun Baharin, Muhammad Al-Amin bin Muhammad Syukri, Nik Hasna binti Ahmad Fauzi dan Muhammad Hakimi bin Muhammad Afandi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut dalam menganalisis drama Intan yang Tercanai, eloklah sekiranya kita mengenali dahulu siapakah sosok penting dalam penghasilan drama Intan yang Tercanai ini. Nordin Hassan merupakan seorang sastrawan negara yang ketujuh. Beliau sangat aktif dalam bidang penulisan dan pengarahan drama. Nordin Hassan juga terkenal dengan gelaran Datuk Drama atau Cikgu Drama. Beliau merupakan seorang pelopor aliran eksperimental dalam teater Melayu menerusi drama Bukan Lalang Ditiup Angin pada tahun 1970. Sepanjang perlibatannya sebagai penulis dan pengarah drama sejak tahun 1953, beliau telah menghasilkan lebih 30 drama dan koreografi tari. Kebanyakan drama-drama yang dihasilkannya adalah bergenre bukan realistik dan anti-realism. Antara karya Nordin Hassan yang ternama ialah Bukan Lalang Ditiup Angin, Tiang Seri Tegak Berlima, Demi Zaitun, Jangan Bunuh Rama-Rama, Anak Tanjung, Cindai, Sirih Bertepuk Pinang Menari, Disentuh Bulan Pun dan Selendang Umi. Antara anugerah yang pernah dimenangi oleh Nordin Hassan ialah Hadiah Sastra pada tahun 1972 dengan drama Bukan Lalang Ditiup Angin, Bintang Ahli Mangku Negara pada tahun 1976 oleh Yang di-Pertuan Agong, Anugerah Penulis C pada tahun 1987, Anugerah Sastrawan Negara pada tahun 1993 dan Anugerah Pingat Darjat Setia Pangkuan Negeri DSPN pada tahun 1994 yang membawa gelaran Datuk. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan sinopsis drama Intan yang Tercanai. Drama Intan yang Tercanai mengisahkan tentang kepribadian unggul seorang wanita iaitu Ungku Intan Anis. Dia bersahabat dengan Daniel Sundaram sejak di bangku sekolah dan menjadi lebih akrab apabila kedua-duanya menyambung pelajaran ke luar negara. Kepribadian Ungku Anis yang luar biasa telah menyentuh dan mengharukan hati Daniel sehinggakan dia menaruh hati terhadap Ungku Anis. Pada usia muda, Ungku Anis telah ke Mekah untuk mengerjakan haji bagi dirinya dan ibu tirinya sebagai usaha untuk memohon ampun kepada ibu tirinya itu. Walau bagaimanapun, Ungku Anis telah hilang dalam tragedi Terowong Al-Muasyam yang mengorbankan 1,426 jemaah haji. Kehilangan Ungku Anis telah mendorong Daniel untuk mencari sahabatnya itu di Mekah. Di sana, Daniel telah bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Haji Fazil yang mendakwa dia pernah membantu Ungku Anis semasa tragedi tersebut. Haji Fazil telah membawa Daniel ke Gua Hira iaitu tempat terakhir dia melihat Ungku Anis. Sekian saja pembentangan daripada saya menyerahkan kepada ahli yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya saya akan menyambung perbentangan berkaitan dengan konsep amalan tradisi. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep amalan tradisi ini? Amalan ni adalah bermaksud sesuatu yang dilaksanakan sebagai sesuatu kebiasaan, manakala tradisi pula bermaksud sesuatu kebiasaan iaitu adat serta kepercayaan yang kekal turun-temurun dan sudah sesuatu yang sudah menjadi amalan sebati dengan sesuatu masyarakat.
Amalan tradisi pula bermaksud tindakan atau ritual dari generasi ke generasi dalam sesuatu masyarakat. Konsep amalan ni berbeza mengikut budaya, agama dan juga sosial. Saya ambil contoh amalan tradisi dalam perkahwinan. Setiap amalan tradisi dalam perkahwinan ni berbeza mengikut bangsa. Seperti kaum Melayu dia ada adat merisik, meminang, manakala kaum India pula dia ada adat ikat janji, mengunjungi rumah pengantin dan juga pemberian hadiah. Dan kaum Cina pula ialah upacara minum teh, pemilihan pasangan, dan pemilihan pasangan ni mestilah atas kehendak anak itu sendiri dan bukannya pilihan orang tua. Dalam konsep amalan tradisi ni, golongan masyarakat yang berpegang kepada sesebuah amalan ni sudah cukup untuk membuktikan amalan itu wujud dan tidak memerlukan kepercayaan golongan masyarakat lain kerana setiap kepercayaan masyarakat itu berbeza-beza. Dalam drama Intan Yang Tercanai ini, antara amalan tradisi yang ingin disampaikan oleh penulis antaranya ialah kepercayaan terhadap bomoh, amalan pemakaian susuk, paksaan dalam perkahwinan, persembahan wayang gambar, dan yang terakhir ialah persembahan menjunjung kavadi yang dilakukan oleh agama Hindustan. Seterusnya beralih pula kepada konsep kehidupan kontemporari. Apakah yang dimaksudkan dengan kontemporari? Kontemporari ini bermaksud pada masa yang sama, semasa atau sesama. Di mana kontemporari ini ialah dengan hendaklah berdasarkan seseorang atau sesuatu dan juga pada masa kini. Kehidupan kontemporari yang dimaksudkan dalam sajak ini, dalam drama ini ialah kehidupan masa kini atau kehidupan yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif dengan saat ini. Kehidupan kontemporari ini akan berubah seiring dengan perubahan zaman disebabkan oleh aspek seperti yang pertama ialah kemajuan teknologi dan sosial, yang kedua ialah perubahan sosial dan budaya, yang ketiga ialah perubahan ekonomi, yang keempat ialah perkembangan ilmiah dan pengetahuan, yang kelima perubahan politik, dan yang keenam ialah disebabkan oleh perubahan demografi. Dan pada kali ini pengkaji ini akan mengkaji amalan yang terdapat dalam drama yang masih kekal sehingga kini, iaitu pada zaman sekarang yang dikaitkan dengan kehidupan kontemporari zaman sekarang walaupun telah berlakunya perubahan zaman. Pegangan kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu amalan dalam drama ni masih sama dengan kepercayaan masyarakat sekarang. Terima kasih saudara pembentang. Saya Nia Asma Bintang Fauzi, Budometrik 151091 akan membentangkan amalan tradisi dalam kehidupan kontemporari rata. Amalan pertama ialah amalan mempercayai bomoh. Bomoh ialah tabib yang merawat orang sakit dengan menggunakan ubat tradisional atau cara kampung dan jampi-jampi. Bomoh juga merujuk kepada pawang atau dukun. Amalan ini dilakukan oleh watak Makcik Yang Sutinah dan kawannya. Dalam drama ini, bukti kedua-dua watak tersebut mempercayai bomoh dapat dilihat pada petikan drama pada muka surat 70, iaitu baru-baru ini Makcik Yang tidak sihat tapi enggan ke hospital. Sahabat Makcik bawa bomoh. Apabila dinilai petikan situasi tersebut, dapat dijelaskan bahawa kedua-dua watak tersebut iaitu Makcik Yang Sutinah dan rakannya lebih mempercayai bomoh berbanding doktor, kerana Makcik Yang sendiri tidak menolak apabila dibawa berjumpa bomoh. Dalam kehidupan kontemporari ini, walaupun manusia sudah berkembang dari segi pengetahuan dan sosial, tetapi mereka tetap mempercayai amalan tradisi sebegini kerana mereka percaya hanya yang mahir sahaja yang dapat merungkai penyakit misteri yang dihadapi oleh manusia. Seterusnya, amalan memakai susuk. Susuk ialah masukkan sesuatu ke dalam badan bagi mendapatkan suatu kelebihan. Bagi wanita, tujuan pemakai susuk adalah untuk kelihatan cantik, kekal awet muda dan wajah manis dipandang. Dalam drama Intan Yang Tercanai ini, dinyatakan bahawa watak Makcik Yang Sutinah mengamalkan pemakaian susuk. Buktinya dapat dilihat pada petikan drama pada muka surat 70, iaitu bomoh beritahu Nisa, nama timbangan, dalam muka ibu ada 3 bilah jarum susuk emas. Apabila ketiga-tiganya keluar, makcik akan meninggal. Jika dinilai
dalam kehidupan serba moden ini yang penuh dengan teknologi kecantikan, namun demikian, watak Makcik Yung Sutinah yang hidup pada zaman kontemporari ini masih mempercayai amalan pemakaian susuk. Walaupun boleh dikira pada zaman ini manusia sudah berkembang dari segi pengetahuan ilmiah dan boleh dikatakan sudah mengetahui akan hukum hakam pakai susuk yang haram di sisi agama, mempunyai dosa syirik dan juga dosa susuk, tetapi watak Makcik Yung masih lagi memakainya. Amalan ini mungkin didorong oleh keistimewaan susuk yang lebih bagus berbanding teknologi kecantikan kini seperti sulam bedak dan sebagainya yang mungkin tidak berkekalan lama seperti mana susuk yang lebih istimewa dan kekal sehingga mencapai tempohnya. Amalan tradisi yang ketiga ialah wayang gambar. Menurut Kamus Dewan, wayang gambar merujuk kepada filem. Dalam drama intan yang tercanai, watak yang mengamalkan kegiatan wayang gambar dalam kehidupan kontemporari ialah watak Makcik Yung Sutinah. Hal ini demikian kerana beliau merupakan anak wayang dan bermain wayang gambar. Contohnya dapat dilihat pada muka surat 67 dalam drama ini, iaitu menyatakan bahawa Makcik Yung anak wayang, main wayang gambar, mengadakan pertunjukan pentas dan macam-macam lagi. Kabarnya, ibu Makcik Yung Sutinah seorang seri panggung bangsawan. Dalam hal ini, amalan kegiatan wayang gambar merupakan amalan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu untuk menyampaikan cerita atau kisah-kisah seperti cerita rakyat atau bangsawan untuk tujuan hiburan. Dalam kehidupan kini, ia telah dimodenkan dan mempunyai panggung yang digelar pawagam, iaitu panggung wayang gambar. Dan hal ini menunjukkan bahawa walaupun dalam kehidupan yang serba moden, tetapi amalan tradisional dahulu iaitu kegiatan wayang gambar yang dulunya amat tradisi kini telah digunakan pada zaman kini tetapi telah dimodenkan seperti mana yang telah dilibatkan oleh watak Makcik Yung Sutinah. Baiklah, sekian sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Hasna untuk pembentangan sebentar tadi. Seterusnya untuk poin saya ialah amalan menjunjung kabadi, iaitu amalan menjunjung kabadi ini kita dapat lihat dalam drama intan yang tercanai ialah watak Daniel Sundaram itu sendiri ataupun nama Islamnya ialah Daniel Mubarak Abdullah, iaitu apa itu upacara kavadi? Upacara kavadi adalah satu tradisi agama dalam budaya Tamil yang biasanya dilakukan semasa perayaan Taipusam. Semasa upacara ini, penganut agama Hindu yang mengambil bahagian akan membawa kavadi, iaitu sebuah struktur yang dihiasi dengan bunga dan diletakkan di atas tubuh mereka dengan menggunakan alatan yang berat. Penganut agama Hindu ini melakukan perjalanan yang jauh ke kuil sebagai tanda pengorbanan dan penghormatan kepada Dewa Murugum. Dalam drama ini kita dapat lihat ada satu petikan, iaitu kavadi yang ditanggung oleh Daniel sederhana besarnya dan tidak banyak warnanya, kebanyakan warna biru dan putih dan berlainan tone. Badannya dipenuhi jarum panjang-panjang. Melalui jika dibandingkan upacara kavadi ini pada zaman dahulu dan zaman masyarakat kontemporari sekarang, perkembangan teknologi telah memberikan impak kepada upacara kavadi, iaitu peserta mungkin menggunakan alat bantu mekanikal atau penyelesaian teknologi lain yang membantu untuk pemindahan kavadi dengan lebih mudah. Contohnya penggunaan troli roda atau kenderaan yang memudahkan peserta untuk membawa kavadi dalam perjalanan. Selain itu juga keterlibatan komuniti juga lebih luas jika dibandingkan zaman dahulu, iaitu dalam masyarakat kontemporari, upacara kavadi mungkin melibatkan lebih banyak peserta dari pelbagai lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh akses yang lebih mudah kepada maklumat, penyebaran budaya dan penghargaan yang lebih luas terhadap kepelbagaian agama dan tradisi. Kavadi sekarang juga mungkin menjadi tarikan kepada masyarakat luar dan menjadi acara budaya yang menarik minat masyarakat dalam negara dan luar negara itu sendiri. Poin yang seterusnya ialah perkahwinan yang ditetapkan oleh keluarga. Dalam drama ini kita dapat lihat watak yang dominan untuk poin perkahwinan yang ditetapkan oleh keluarga ialah watak Ungku Intan Anis itu sendiri. Tapi sebelum itu,
apa itu perkahwinan yang ditetapkan? Okey, perkahwinan yang ditetapkan ini merujuk kepada jenis perkahwinan di mana pasangan suami isteri dipilih dan diatur oleh pihak lain seperti keluarga atau pihak berkuasa. Dalam perkahwinan ini, keputusan mengenai pasangan hidup dibuat oleh orang lain dan bukan berdasarkan pilihan individu yang terlibat. Okey. Dalam drama ini kita dapat lihat dalam petikan iaitu dia telah disunting. Ungku Anis menolak. Makcik Yong Sutinah berkata beliau telah bersetuju berjanji mana boleh tarik balik. Okey. Dalam konteks ini Ungku Intan Anis telah menolak pinangan yang dibuat oleh Makcik Yong Sutinah, iaitu semasa dia belajar di tingkatan 6, Ungku Anis menolak untuk berkahwin dengan golongan kerabat diraja kerana memikirkan usianya yang muda. Seterusnya Makcik Yong Sutinah itu sendiri memikirkan dia bertanggungjawab untuk memilih pasangan hidup Ungku Intan Anis, tetapi beliau tidak memikirkan memikirkan kemahuan Ungku Intan Anis untuk berkahwin. Okey. Perbezaan perkahwinan yang ditetapkan pada zaman dahulu dan kini pula. Pada zaman dahulu, perkahwinan yang ditetapkan yang lebih cenderung dilakukan tanpa mempertimbangkan pilihan atau kehendak individu yang terlibat. Keputusan perkahwinan seringkali dibuat oleh keluarga dan pihak berkuasa berdasarkan pertimbangan sosial, budaya dan ekonomi. Namun, pada zaman sekarang, dalam masyarakat kontemporari, penekanan diberikan kepada kebebasan memilih pasangan hidup. Individu diberikan hak untuk memilih pasangan mereka berdasarkan saling mengenali, persahabatan, cinta itu sendiri dan kesesuaian mereka. Mereka rasa penting dalam hubungan perkahwinan. Selain itu, peranan keluarga pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, peranan keluarga sangat penting dalam memilih pasangan hidup bagi individu. Keluarga memainkan peranan aktif dalam mengatur perkahwinan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebangsawanan, agama atau pertimbangan ekonomi. Namun, dalam zaman sekarang ini, peranan keluarga dalam masyarakat kontemporari, peranan keluarga dalam memilih pasangan hidup telah berkurang dan individu cenderung untuk memiliki lebih banyak kebebasan dan keterlibatan dalam memilih pasangan mereka sendiri. Keputusan perkahwinan juga lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor individu seperti kecenderungan, kesesuaian dan compatibility ataupun kesesuaian dalam memilih pasangan hidup. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai amalan tradisi yang ingin disampaikan oleh penulis yang masih dikekalkan sehinggalah sekarang. Contohnya seperti kawadi, bomo, susuk dan juga lain-lain. Dalam amalan tradisi ini, amalan yang baik ini boleh dicontohi manakala amalan yang tidak mendatangkan kebaikan serta memberi kesan yang buruk ni seharusnya dihindari oleh semua masyarakat. Dan dalam drama ini, penulis ini hendak mengupas isu berkaitan dengan kemanusiaan secara halus dengan lapisan makna yang perlu ditafsir, itu maksud tersirat, di mana maksud tersirat ini hendaklah difahami sendiri oleh pembaca. Dalam drama ini telah mengangkat nilai dan sifat kemanusiaan ketika musibah menguji mereka, seperti peristiwa Traum Al-Muasyam yang telah mengakibatkan korban jemaah haji. Dan dalam pada drama ini, penekanan adalah terhadap sifat ikhlas dan dakwah kepada orang Islam, iaitu melalui watak Ungku Anis dan juga usaha untuk mengenali agama Islam yang benar serta taat kepada ibu, iaitu melalui watak Daniel. Saya rasa itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.